Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh TV Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Aini Izzati dalam Mingguan Temerloh minggu ke-34, 1 April 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, pujian buat adu lancang realisasi projek Loji Lancang. Dua lelaki diberkas terlibat aktiviti Bitcoin di kawasan Star City Mentakap, rumah terbakar, adu lancang beri sumbangan. Sesi penggulungan perbahasan sempena sidang Dewan Negeri Pahang oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdewa Ismail dilihat sangat prihatin dalam menyelesaikan permasalahan rakyat di Negeri Pahang dengan peruntukan bernilai RM1 bilion bagi memberikan keselesaan dan penyelesaian kepada rakyat di negeri ini. Kelima, projek-projek kecil seperti naik taraf sistem bekalan air di Kampung Padang Ragut, Kampung Terengging dan Kampung Paya Luas di Temerloh, Kampung Batu Hitam Kuantan, Kampung Pekan Lama Pekan, Tanjung Gemuk dan Kampung Bukit Kota Rompin dan Kampung Sempadan Lancang dengan nilai keseluruhan RM31 juta. Soal yang paling ditekankan adalah berkenaan penyelesaian air yang dilihat mendapat peruntukan yang besar dan menyeluruh ke seluruh negeri Pahang dan tidak terkecuali seperti di Kampung Padang Ragut, Kampung Terengging, Kampung Paya Luas dan Kampung Sempadan Lancang yang bernilai RM31 juta. Tahniah kepada Adu Lancang kerana berjaya mempengaruhi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Semasa Jabatan Kepelancang dan Adu Lancang telah membangkitkan perkara ini dan Yang Amat Berhormat Menteri telah meluluskan semasa pengumuman. Tengoklah tuan-tuan, tengoklah ahli yang berhormat dan rakan sekalian bagaimana hebatnya Adu Lancang. Ya. Selain itu juga projek Loji Lancang yang bernilai RM100 juta seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pasti memberikan kelegaan kepada penduduk setempat selain bersyukur di atas usaha wakil rakyat setempat, iaitu Adu Lancang Datuk Seri Mohamad Shaka Samsudin yang mendapat pujian daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan mendapat perhatian dari Perdana Menteri sendiri. Kerajaan Pahang komited bantu memulihkan sektor pelancongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Mohamad Shaka Samsudin berkata, peruntukan RM2 juta telah diperuntukkan bagi menaik taraf dan membaik pulih infrastruktur dan kemudahan pelancongan di seluruh Pahang. Beliau turut berkata selaras dengan tema baharu pelancongan Pahang iaitu This is Pahang Unlimited, sektor pelancongan memerlukan produk pelancongan yang berasaskan semula jadi yang semakin mendapat tempat melalui penganjuran Pahang Hiking Day. Selain itu juga Astro Tourism Pahang Amazing Sky yang baru dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdewa Ismail merupakan satu usaha membantu meningkatkan ekonomi setempat khususnya di kalangan pengusaha pelancongan. Kegiatan dua orang lelaki yang menjalankan aktiviti perlombongan wang digital Bitcoin secara haram di Temerloh, tumpas susulan polis menyerbu sebuah premis di kawasan Star City Mentakap. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, dua lelaki tempatan berusia 30 dan 38 tahun itu diberkas dalam serbuan ke atas premis tersebut yang dilakukan polis kira-kira jam 8 malam. Menurut beliau, dalam serbuan tersebut, polis berjaya merampas barang yang bernilai kira-kira RM420,000 dan nilai kerugian ditanggung TNB pula dianggarkan kira-kira RM125,000 akibat kegiatan tersebut. Anggaran nilai rampasan adalah lebih kurang RM420,000 dan anggaran kerugian yang ditanggung oleh pihak TNB dianggarkan lebih kurang RM125,000. Kedua-dua suspek ni kini ditahan riman selama 4 hari sehingga 2 April dan kes disiasat di bawah Seksyen 379/427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37(3) Akta Bekalan Elektrik 1990. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan penjara selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Menurut Muhammad Azhar, kedua-dua suspek dipercayai aktif menjalankan kegiatan tersebut selama 3 bulan dan tangkapan dua lelaki itu adalah kes pertama dicatatkan tahun ini. Seorang warga emas mangsa kejadian kebakaran membabitkan 3 buah rumah separuh kekal di Taman Lican Mentakap. Cedera di belakang dan bahu ketika bergegas keluar dari rumahnya bagi menyelamatkan diri.
Warga emas itu Puan Yap Suan, 67, cedera akibat terlanggar pintu rumahnya dan semua barang tidak sempat diambil termasuk dokumen penting seperti pasport isteri. Mereka kini tinggal menumpang di rumah anak perempuan yang tinggal di taman yang sama. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 petang semalam itu, 3 buah rumah separuh kekal musnah 100%, manakala sebuah lagi musnah kira-kira 50%. Kejadian tersebut mendapat perhatian adu lancang Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin yang melawat lokasi kejadian. Menurut beliau, kerajaan negeri memberikan sumbangan RM5,000 kepada mangsa selain berkata kerajaan negeri peka dengan kesulitan rakyat, terutama membabitkan bencana alam dan kebakaran. Kepulauan Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan permohonan untuk pengeluaran khas RM10,000 dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 April 2022. Tarikh akhir permohonan adalah pada 30 April 2022, manakala tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20 April depan. Ahli dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10,000 dan minimum RM50, serta perlu mengeluarkan baki simpanan dalam akaun 2 dahulu sebelum mengakses simpanan dalam akaun 1. Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke mesyuarat pertama penggal ke-5 Dewan Negeri Pahang ke-14. Baginda menerusi titahnya menyambut baik usaha memperhebat sistem perhubungan digital di negeri ini yang melibatkan pembinaan menara telekomunikasi baharu serta menaik taraf menara sedia ada dan menyediakan jalur lebar tanpa wayar di bawah pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara. Titah baginda seharusnya menuju ke arah revolusi industri 5.0 dan pelaksanaan 5G di negara kita. Saya tidak mahu Pahang ketinggalan. Baginda turut mengucapkan syukur kerana menerusi pelaburan sebanyak RM10.5 bilion pada tahun lalu. Pahang dinobatkan pada kedudukan ketiga berbanding negeri-negeri lain di seluruh Malaysia baru-baru ini. Negeri Pahang bakal memiliki sebuah trek litar kereta kawalan jauh bertaraf antarabangsa yang mana ia akan menjadi salah satu tarikan pelancongan terbaru di negeri Pahang, terutamanya di Temerloh. Trek itu akan dijadikan pusat setempat untuk menjalankan aktiviti bermain permainan alat kawalan jauh seperti kereta, bot, helikopter dan kapal terbang. Exko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin berkata, pembinaan litar tersebut sedang diperhalusi supaya ia menepati piawaian antarabangsa. Menurut beliau, Pahang khususnya Temerloh sebagai titik tengah semenanjung mempunyai lokasi sesuai untuk pembinaan trek itu yang kosnya dianggarkan berjumlah RM300,000. Beliau yang juga adu lancang berkata, sukan lumba kereta kawalan jauh kian mendapat sambutan oleh pelbagai golongan dan minat itu perlu dikembangkan dan disokong. Adu Kuala Sematan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin telah turun padang mengadakan walkabout kejualan keluarga Malaysia anjuran KPDN HEP bersama Pasaraya Darul Makmur yang diadakan pada 26 dan 27 Mac 2022. Program jualan keluarga Malaysia ini telah diperluas meliputi kawasan dua berikutan sambutan yang amat menggalakkan kerana ia menawarkan pelbagai jenis barangan keperluan harian yang dijual dengan harga berpatutan. Suhu panas dari biasa mencecah 37 darjah Celsius dilapor melanda Temerloh, Maran dan Tangkak selama 3 hari berturut-turut. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memaklumkan 3 daerah itu tersenarai dalam kawasan tahap 1 iaitu berjaga-jaga bagi status cuaca panas semenanjung setakat semalam. Menurut kenyataan Met Malaysia, 3 daerah tersebut mencapai suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Berdasarkan infografik yang dimuat naik di Twitter Met Malaysia, hanya 3 daerah itu sahaja yang mengalami suhu panas dari biasa. Manakala bagi daerah dan negeri-negeri lain di seluruh semenanjung serta Sabah dan Sarawak, suhu harian berada pada tahap normal iaitu maksimum di bawah 35 darjah Celsius. Dalam usaha meneruskan kesinambungan perjuangan parti, UMNO Pahang mengorak langkah ke depan apabila melancarkan pendaftaran ahli UMNO Keluargaku Ahli UMNO peringkat negeri bagi memastikan perjuangannya terus subur.
Pengerusi Jawatankuasa Keahlian, Daftar Pemilih, Latihan dan Pengkaderan Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, langkah tersebut merupakan antara medium yang boleh membantu parti untuk terus mengorak langkah ke depan. Menurutnya, oleh kerana pendaftaran pengundi adalah secara automatik, kaedah meramaikan ahli UMNO adalah salah satu cara menarik agar menjadi ahli parti dan menyokong Barisan Nasional pada pilihan raya umum nanti. Ia bukan sahaja ahli UMNO makin bertambah, malah jumlah pengundi juga akan meningkat sebagai usaha memastikan UMNO terus mendapat kepercayaan rakyat. Majlis tersebut disempurnakan oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail. Kejohanan Datuk Seri Syakar Esports Championship League telah melabuhkan tirai bagi edisi sulung kali ini di mana pertandingan tersebut telah berlangsung 30 pasukan berentap dengan 10 pasukan mewakili setiap DUN iaitu DUN Lancang, Mentakap dan Kuala Semantan yang telah bertarung di peringkat Parlimen Temerloh. Adun Lancang yang juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Pahang telah hadir pada hari Ahad 27 Mac 2022 yang lalu bagi menyempurnakan majlis perasmian penutup kejohanan Datuk Seri Syakar Esports Championship League. Kiranya ada pertandingan yang diadakan di peringkat luar, mungkin kita boleh aturkan supaya pemain-pemain kita ni akan mewakili Parlimen Temerloh. Jadi kita akan sponsor lah apa yang perlu kita sponsor nak. Jangan mahal-mahal sangat sudah nak. InsyaAllah katalah sebagai contoh saudara Naim bagi tahu ada pertandingan di peringkat Selangor, ada pertandingan di peringkat lain yang terbuka, mungkin nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni boleh mewakili kita sebagai tim daripada Temerloh dan insyaAllah UMNO pejabat ADUN akan sponsor pemain-pemain tersebut untuk mewakili Parlimen Temerloh insyaAllah. Kata beliau semasa memberikan ucapan kepada lebih 150 peserta yang rata-rata anak muda yang tinggal di sekitar daerah Temerloh, ingin melihat mereka yang mempunyai bakat serta kemahiran untuk beraksi di peringkat lebih tinggi dan akan menaja mereka ini mewakili daerah Temerloh ke kejohanan yang lebih tinggi lagi. Selain itu, beliau juga optimis anak muda ini juga turut berpeluang untuk mewakili negara ke Sukan C dan Asia sekiranya mereka mempunyai kelayakan dan berharap dapat terus berlatih dan seterusnya mengembangkan bakat mereka di dalam e-sport ini. Hari sama pada acara tersebut, Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus, Setiausaha Politik Perdana Menteri merangkap Naib Ketua UMNO Temerloh, Muhammad Naim Al-Amin, Naib Presiden 1 Malaysia Esports Federation, Ketua Puteri UMNO Temerloh Nurul Aslina Saman dan Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian. Naib Presiden 1 Malaysia Esports Federation, Muhammad Naim Al-Amin berkata, kejohanan yang dianjurkan di Temerloh ini membuka ruang kepada anak muda untuk mengasah bakat mereka selain dapat mengetengahkan kemahiran mereka ke peringkat lebih tinggi. Saya melihat di Temerloh ini satu pasukan yang agak baik. Kita kena bergerak aktif supaya anak-anak muda ni mereka bukan hanya sekadar bermain game membuang masa, tetapi mereka bermain games dengan ada impian untuk menjadi atlet. Dan saya tengok di Temerloh ini mereka begitu ramai komuniti dan saya berharap pertandingan-pertandingan seperti ini akan ada lagi berulang-ulang supaya kita dapat melahirkan bakat-bakat yang lebih baik. Ketua Puteri UMNO Temerloh Nurul Aslina Saman juga berpandangan kejohanan seperti ini dapat memberikan anak-anak muda satu batu loncatan kepada mereka untuk ke peringkat lebih tinggi. Dan mereka juga berharap program seperti ini, program e-sport seperti ini dapat diteruskan dan mungkin seperti yang dijanjikan oleh Datuk Seri Syakar tadi, mungkin selepas ni anak-anak muda yang dah menang, so mereka boleh bertanding ke lebih, maknanya ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat antarabangsa mungkin, dan Datuk Seri Syakar dah berjanji juga untuk taja anak-anak muda yang mana yang dah menang ni untuk ke peringkat antarabangsa. Pemenang bagi kejohanan Datuk Seri Syakar Esports Championship League, kumpulan The Gringos, ketika ditemui bersyukur di atas kejayaan yang diperoleh selain berharap dapat menyertai kejohanan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Rasanya patut diteruskanlah untuk majukan e-sport dalam Malaysia ni. Okey, apa target next? Training lagi untuk mana tahu ada lagi tournament yang ada lagi lepas ni. Seri Pahang FC kini giat melakukan latihan padang selepas beraksi sedikit hambar pada saingan Piala FA. Laman rasmi Facebook Tok Gajah itu dihidangkan dengan gambar-gambar para pemain
yang melakukan latihan bagi mempersiapkan pasukan tersebut yang akan beraksi menentang pasukan Kedah Darul Aman FC pada 6 April ini. Skuad kendalian Christopher Gamel itu kini berada di landasan yang baik selepas mencatat permulaan baik walaupun dikritik hebat akibat persembahan yang kurang menyengat. Pada perlawanan pertama Seri Pahang FC dalam saingan Piala FA, skuad Tok Gajah berhempas pula sebelum berjaya menewaskan pasukan dari Liga M3 Manjung FC menerusi penentuan sepakat penalti 5-4. Tahukah anda S. Rumaino berasal dari Temerloh? Nama asal beliau Muhammad Taib Saleh merupakan anak jati Temerloh berasal dari kampung Tengah Temerloh. Beliau dikenali sebagai bintang filem Melayu klasik yang berpusat di studio Jalan Ampas, Singapura, khususnya di era 1940-an dan 1950-an. Beliau mempunyai karisma dan taraf legenda yang tersendiri di dalam dunia perfilman Melayu klasik. Berbekalkan rupa yang kacak dan bakat lakonan yang tersendiri, beliau pantas mengecap kemasyhuran di dalam bidang perfilman. Beliau juga merupakan orang tempatan pertama yang berjaya menjadi pengarah filem di studio Jalan Ampas, Singapura. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penubuhan sebuah lagi syarikat filem Melayu klasik yang popular pada waktu itu, iaitu Cathay Keris Film. Namun, ramai tidak tahu bakat beliau dalam bidang lakonan digilap ketika beliau sedang dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air dari daerah Temerloh. Selain aktif bersama Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM dan Angkatan Pemuda Insaf API, di Temerloh pada mulanya S. Rumainor terlebih dahulu menganggotai Persatuan Melayu Pahang PMP Cawangan Temerloh. Persatuan Melayu Pahang Cawangan Temerloh ketika itu adalah antara yang paling aktif berbanding Persatuan Melayu Pahang Cawangan daerah lain dengan pertarungan ideologi antara golongan kanan dan golongan kiri. Sekian daripada saya Nuraini Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.